Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga yang lagi lihat video saya ini dimurahkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, dan dipermudahkan segala urusannya. Amin, amin ya robbal alamin. Oke, saya sedikit cepat buat videonya karena di sini banyak sekali yang request. Ini salah satunya. Ada saudara dari Malaysia namanya Raffi Langkawi. Dia kirim sebuah link video melalui IG saya atau Instagram saya. Judul atau tajuknya ialah Mengejar Bi Fitri, kisah Iban tracker mengejar komunis. Wih, kisah Iban lagi nih. Lepas tuh si bapak-bapak ini siapa? Oke, daripada penasaran kita sama-sama lihat. Hafizani apa tadi? Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. Oh, malam ni ada satu cerita. Live cerita Mengejar Fitri B mengenai Iban tracker mengejar penganas komunis. Korang dah baca kan? Tuan-tuan semua sahabat-sahabat dah baca kan yang saya tulis tentang Askar Ranger Mahaguru Hutan. Ingat tak? Iban ya? Kisah Askar Ranger Mahaguru Hutan. Alah, oh, dia penulis. Ragging, bukan ragging lah. Yang saya latih apa ni US Marine Recon tu. Kan? Waktu survival. Okay. Waktu itu saya punya ketua cawangan adalah Major Johnson anak Mileng. Major Johnson anak Mileng. Dah mendiang dah. Mendiang. Rindu betul saya kat dia. Kan? Major Johnson anak Mileng ni sejarah dia. Dulu dia adalah salah antara Iban tracker yang pertama. Oh ya kan, kisah Iban lagi kan. Yang Major Johnson Bang anak tracker. Mileng, dia adalah salah satu di antara kumpulan Iban tracker yang pertama. Oh. Memang terror. Okey. Tracker ni maksud dia pengesan. Okey, pengesan. Waktu saya dekat Pulada, saya dimasukkan ke kursus combat tracking dan combat survival. Saya lah jadi pegawai dia. Saya jadi pegawai latih. Kan? Saya jadi pegawai latih survival, saya jadi pegawai latih combat tracking. Cuma waktu saya kursus dekat survival tu, pegawai latih dia ialah Captain Zainuddin Cik Am. Yang ketua cawangan ialah Major Johnson Mileng. Saya ingat ke? Dan waktu tu tahun 2001. Macam mana saya boleh ingat tahun 2001? Sebab waktu tu bulan 9 tu yang kapal terbang langgar Twin Tower Amerika. Oh iya betul. Tahun 2002 kalau tak silap ya. Kejadian tu saya berada dekat, waktu kejadian tu saya berada dengan General Amerika waktu tu di US Pacific Command. US Pacific Command. Oh, ini mantan itu ya, komando ya. Dia terus dia punya US Marine kan ambil dia, bawa lari terus pergi ke aircraft carrier. Pada tu saya ingat lagi. Okey, saya dilatih oleh Major Johnson Mileng. Saya antara orang pegawai terakhir lah yang dididik, yang diajar oleh dia. Cukup susah punya ni rupanya. Orang Iban zaman dahulu ni ikutkan Major Johnson kan. Orang Iban zaman dulu ni kalau dia dengar burung berbunyi saja, mereka dah boleh tahu dah depan tu ada orang ke, belakang ada orang ke. Tuh, sakti banget ya orang dulu ya. Dia boleh tahu belakang ada orang ke, depan, macam tu. Tu kehebatan Iban tracker. Betul. Kalau korang pernah dengar nama Encik Kanang Langkau, dia kan pahlawan negara kan, Encik Kanang Langkau kan. Encik Kanang Langkau ni dia punya ketua kumpulan combat tracker dia. Encik Kanang Langkau ni dia tu adalah Iban tracker. Dan ketua kumpulan Iban tracker waktu tu ialah Major Johnson Mileng lah. Ya, Mileng itu. Dia pangkat lieutenant muda lah. Susah namanya. Ada satu Johnson kisah. Mileng dia. Yang ni satu kisah pengajaran kepada kita. Di waktu ada satu operasi, tentera sudah bertempur dengan komunis. Ni zaman komunis tahun 70-an, saya tak mau sebut tu tahun berapa. Okey. Sebab Major Johnson cerita sendiri pada saya. Sebelum mendiang meninggal dunia, dia cerita sendiri pada saya. Dia kata waktu tu dia
Encik Kana Langkau, Encik Syarudin, ada 6 orang dia orang, 6 orang. Mereka diarahkan untuk tracking. Tracking ni maksud dia mengesan. Atau combat tracking kan, combat tracker kan, dia orang mengesan. Dia diarahkan mengesan satu kumpulan komunis. Bukan komunis biasa-biasa. Kalau Major Johnson, Encik Kanang, Encik Syarudin semua, Datuk Kanang, sorry. Sekarang je dah Datuk lah kan. Datuk Kanang lah. Kalau kami kan memang panggil dia Encik Kanang sebab dia pangkat dia dalam tentera, pegawai kan. So kalau Major Johnson, Encik Kanang dengan Encik Syarudin ni turun, maksud dia komunis yang diorang kejar tu bukan calang-calang. Berarti hebat ya. Bos-bos. Antara Conco ke geng Rashid Maidin yang level tinggi-tinggi ni, rendah-rendah dia tak kejar. Sebab dia orang special. Dia orang ni tugasan dia orang sangat istimewa. Helikopter ambil mereka, bawa ke tengah hutan, pergi ke satu tempat yang kesan tak akhir dijumpai, kemudian mereka akan mula mengejar. Dahsyat dia orang ni, dahsyat. Memang terror, cukup terror. Kan? Nak tahu terror tak terror mereka ni? Terror tak terror mereka ni? Saya dilatih oleh Major Johnson. Beras sebutir dekat duduk 5 kaki dia boleh nampak. Tengah hutan tu. Tu. Line tak cantik. Beras. Alamak. Macam mana nak buat? Di tengah hutan lagi ya? Testing. Kejap. Kita tengok line elok. Apa masalah dengan line kita ni? Line dah okey belum? Kau habis pikir ya, orang-orang Iban ya? Okey, line dah okey dah. Okey. Cerita. Iban tracker, sorry. Satu hari tu Major Johnson, Encik Kana Langkau, Major Johnson. lagi 3 orang, semuanya pakar-pakar, semuanya Iban tracker. Dipanggil special untuk pergi kejar komunis. Komunis tu baru bertempur saja dengan tentera. Kan? Lepas tu komunis tu boleh melarikan diri. Masuk dalam hutan, melarikan lah, masuk dalam hutan, lepas tu geng askar kejar, hilang kesan. Jadi apa yang diorang buat, dia panggil Major Johnson turun. Bila Major Johnson turun, Encik Kanang semua turun, diorang 6 orang turun helikopter, turun, diorang kesan balik. Komunis ni bukan kata tak hebat. Saya salah seorang jurulatih saya adalah bekas komunis. Memang hebat. Terus terang saya beritahu. Macam mana tak hebat? Mereka dalam keadaan tertekan, mereka dalam keadaan bertempur, dalam keadaan perang. Sebab tu mereka akan buat sanggup apa saja. Tahu komunis buat macam mana? Kita nak kejar dia. Kan? Tahu tak dia orang salah satu taktik dia. Dia jalan ke belakang. Tahu jalan ke belakang? Badan dia ke depan. Sorry. Dia nak jalan ke depan, tapi dia bergundur. Dia pusingnya tu dia bergundur. Bila dia bergundur, kalau kita tengok dekat tanah, kita nampak dia macam menghala ke sana. Tapi sebenarnya dia menghala ke sana. Yes. Itu satu. Cerdik juga ya komunis itu ya. Taktik lagi. Iya. Sampai dekat mana-mana pokok ke apa ke, mereka akan berpecah. Kalau kata mereka ada 5 orang, mereka akan berpecah. Berpecah. Jadi bila dia berpecah, kita kejar, tengok kesan, tiba-tiba nampak 5 kesan. Daripada satu kesan pecah ada 5. Cerdik juga tuh si komunis. Dekat itulah geng-geng Iban tracker akan dapat. Mereka berpecah, lepas tu mereka akan bercantum balik tu. Balik hujung bukit sana tu, mereka bercantum balik. Tu satu. Lepas tu, komunis ni dia nak hidup dalam hutan, punya cerita. Kasut. Komunis pun pakai kasut dekat hutan. Kasut dia, sepatu dia balut lah dengan kain. Balut dengan kain. Balut dengan daun. Supaya ya. Orang tidak ada tapaknya. Dia punya tapak dia. Ya. Ya Allah, pinter banget ya Allah. Dia punya kasut tu dia balut dengan daun. Iya betul. Lepas tu bila dia lari dalam hutan, kita hilang. Iya. Bagus nak banget. Nak jadi cerita Major Johnson dan kumpulan Iban tracker the best ni. Okay, soalan, kenapa orang Iban terror jadi tracker? Kerana mereka berkawan dengan hutan. Saya tahu jawapan dia. Kerana mereka berkawan dengan hutan. Mereka bukan berkawan daripada tu, mereka berkawan daripada kecil. Udah itunya lah, udah sahabatnya lah ya hutan itu ya. Udah kawasannya lah hutan itu. Orang Melayu pun pandai juga, ada juga yang pandai. Tapi mereka orang-orang Iban tu lebih mahir.
Iya, pastilah. Kekuasaannya lah hutan Hidup tuh. mereka macam tu. Saya harap ilmu tu berterusan lah. Macam orang Melayu zaman sekarang ni lah. Kan? Jangan ilmu tu hilang macam tu saja. Kalau tidak, saya akan panggil apa tau? Iban-iban yang lahir dekat traffic light. Tahu yang lahir kat traffic light? Melayu yang lahir kat traffic light. Iban yang lahir kat traffic light. Tahu lahir kat traffic light. Buka-buka mata nampak traffic light, nampak roundabout. Lepas tu tak kenal lah hutan sendiri. Tu jangan jadi macam tu. Kita kena kembalikan ilmu-ilmu orang-orang zaman dulu ni. Betul. Okay? Jangan dihilangkan ya. Bukan apa, untuk jati diri kita. Yes. Jati diri kita. Bukan kita suruh tinggalkan bandar. Tidak. Kita kena banyak balik ke alam sekeliling kita. Sebab apa-apa berlaku, apa saja yang berlaku dalam hidup kita, pom jadi perang, kamu nak lari ke mana? Ya, pasti ke alam. Betul. Betul. Nak lari kat mana? Sempadan tutup. Hutan. Lari dalam hutan. Ya, Kalau betul. kamu tak kenal hutan, hutan akan makan kamu. Wes, mantap, merinding saya nih bang. Okay, Kalau kamu tidak sambung. kenal hutan, hutan bakal makan Jadi kamu. cerita dia waktu tu mendiang Major Johnson ni, Major Johnson cerita pada saya. Dia kejar, nampak kesan tu hilang. Bila hilang, bayangkan 6 orang pakar, 6 orang paling pakar mengesan ni, nampak hilang. Takkan komunis ada ilmu terbang kot. Ini ketua ini ya yang ngecek langsung ya? Betul. Ketua apa? Iban Tracker. Kat situ apa yang mereka buat, mereka duduk sekejap. Cerdik amat ya Mereka perhati orang tu. komunis tuh. Rupa-rupanya komunis tu, dia lalu kat tempat tu, dia tutup balik dengan daun-daun, dengan apa semua. Dia kiranya pokok daun-daun yang terpusing apa semuanya dia betulkan balik. Jadi kalau orang yang tak mahir, kita nampak kesas-kesasan, tak tahu hilang. Macam mana boleh hilang? Takkan tiba-tiba ada gaib dekat ni je. Iya. Tak mungkin kan? Kita pasti berpikirnya gaib ya. Nasib baik waktu tu, tahu tak macam mana dia orang boleh sambung kesan. Major Johnson dengan tim dia duduk 6 orang, perhati betul-betul, nampak labah-labah punya sarang-sarang. Ya, biasa di hutan ada. Kan bila orang lalu kan, sarang labah-labah tu terkoyak kan. Bila komunis tu lalu, dia terkoyak sikit je. Dia orang nampak, tu laluan dia. Lepas tu dia orang pun ikut. Terus ikut. Tiba-tiba tengah-tengah ikut ni, dengar bunyi orang. Jadi mereka 6 orang diam, duduk. Mereka diam. Lepas tu dia dengar, sebelah bukit tu ada orang. Mereka mati-mati ingatkan komunis dah. Mereka pun cekah senjata nak tembak lah. Pelan-pelan pergi kan. Pelan-pelan pergi. Ini Major Johnson cerita saya ni. Dia pelan-pelan pergi. Tengok betul-betul dah merapat. Tengok, Askar? Kat situ yang peliknya. Askar Malaysia? Macam mana ni bukit ni, satu bukit ni, ada askar duduk situ. Satu platoon. Okay? Komunis, yang Major Johnson ni tengah kejar komunis. Bila dia kejar komunis, tiba-tiba dia dengar bunyi bising, bunyi lah, ada bunyi orang, dia senyap, dia tahu ada askar. Macam mana komunis ni boleh lalu kat celah-celah askar tanpa Itu askar dia. sedar pun. Itu dia. Kat situ pelik. Pelik tak? Komunis ni 5 orang boleh lalu dekat celah-celah. Berarti cerdik banget ya komunisnya ya. Kemah ni. Cerdik banget Ilmu komunis. yang komunis tu pakai. Itu dia. Sebenarnya ilmu komunis tu tak pakai ilmu. Pakai Tak taktik tahu dia. apa yang berlaku. Ketika itu askar ni tengah leka. Ini saya kata ambil pengajaran. Askar ni tengah leka. Lagi santai lah ya. Tak ada guard pun dalam hutan. Major Johnson punya marah lawan Mestilah. tu, kan. Dia terkejut tengok dulu. Nasib baik dia tak tembak. Kalau tidak Itu bertembak dia. lah sama askar dengan askar. Terkejut dia tengok. Kenapa ni? Dia pun pergi. Dia tanya, siapa ketua sini?
Siapa pegawai ke sini? Macam dia orang pun tunjuk lah. Johnson pun pergi dah tengok. Nak jadi cerita, rupa-rupanya askar tu, ni askar zaman dulu-dulu ni. Bukan kita nak cerita buruk, kan? Ada orang tak berjalan pun, dia berjalan atas peta je. Atas peta je berjalan, kan? Yang orang ni tak berjalan, duduk diam. Tu kisah dia. Adalah seorang dua, yang lain semua bagus. Faham tak? Apalagi Major Johnson pergi dia halau semua sekali askar-askar tu, kata kamu tak bergerak daripada sini dalam masa 2 jam, aku panggil artileri tembak ni. Gila. Major Johnson. Major Johnson tu itu ya, pada saya. tegas. Kelang kabut geng-geng askar ni pikul barang, sum keluar dari kawasan tu. Kan? Major Johnson pun panggil dulu boleh panggil meriam artileri. Iyalah dia aset negara kan, Major Johnson dengan tim dia adalah aset negara. Dia panggil artileri je. Terus datang bom bam. Kalau dia orang masih duduk atas tu Mesti udah mati betul. Itulah dia pengajaran, jangan leka. Udah tahu ya si Major Johnson itu kalau di situ akan diserang. Nasib baik komunis itu tak buat apa-apa. Dia cuma lalu je. Iya. 5 orang. 5 orang komunis boleh lalu. Kerana apa? Kerana leka. Leka apa? Tak ada sentri, lepak, membuta waktu tu. Dah tak ada dah, semua ni dah pencen dah. Semua ni dah tak ada dah. Kan, ni kisah lama. Kan? Kisah lama. Dan pengajaran lah. Okey, dia sebenarnya terletak pada kepimpinan. Kalau pemimpin tu bagus, kan, anak-anak buah akan bagus. Tergantung pemimpin ya. Pemimpin tu tak bagus, pemimpin tu sendiri tak penakut, pemimpin tu sendiri banyak main, tak serius. Anak-anak buah macam tu jugalah. Itulah dia. Okey, sambung kisah tadi. Bila je dah panggil bom artileri semua tu, kan? Dah panggil bom artileri. Major Johnson, Encik Kanang dengan Encik Syarudin dengan 3 orang lagi tu teruskan perjalanan. Yang ini saya nak kisah ni. Mereka sedang trek komunis ni. Nampak masih dapat lagi kesan ni. Komunis tu masuk ke sungai, dia orang ikut ke sungai. Komunis tu lari ke atas bukit, dia masuk ke atas. Komunis tu masuk ke celah daun-daun buluh, dia orang masih boleh ikut sebab dia orang pakar. Yang komunis depan ni pun champion, memang terror. Memang komunis yang top leader, bos komunis ni. Dia bukan calang-calangnya komunis. Jadi yang kejar belakang ni pun terror. Sama-sama hebat ya. Iya, sama-sama hebat. Sampai satu tempat. Sedang tengah buat mengesan ni, tengah mengesan ni, sampai dekat pokok buluh. Kesan komunis tu hilang dekat pokok buluh. Hilang di pokok buluh. Ada satu rimbun pokok buluh besar. Pokok buluh tu, pokok buluh kat hutan kan besar kan? Banyak-banyak. Besar kan? Besar-besar. Hilang. Kok bisa ya? Waktu tu Major Johnson cerita kat saya ni, saya ingat lagi. Dia, Encik Kanang, semua terduduk. Ya, betul. Kali ni habis semua ilmu dia orang. Itu dia. Habis semua ilmu Iban dia keluarkan, cari kesan. Hilang dekat pokok buluh, dekat luar biasa nih komunis. Pokok buluh. Lepas tu Major Johnson dengan Encik Kanang semua ni, diorang pun duduk termenung diorang. Diorang cuba buat kawat sekali, tak boleh buat keliling, tak jumpa langsung. Hilang kesan tu. Kat situ semua garu pala dah. Maksud dia habis dah ilmu diorang. Tak jumpa. Apalagi kita ya. Aduh. Jadi, setahun gak ketemu jawabannya. Cerita je Major Johnson cakap pada tu, okeylah kita duduk dulu lah, kita tidak bahasa Iban orang kan. Duduk dulu lah, rehat dulu. Semua termenung, tersandar. Bayang dia orang dah kejar komunis ni, bos-bos komunis ni, dia orang dah kejar. Dah 2-3 hari dah kejar ni. Tiba-tiba hilang dekat perdu buluh. Itu dia. Cari tak jumpa. Kalau kita ni, kita akan kata orang bunian lah apa nak. Itu dia. Berpikirnya aneh-aneh pasti kita. Macam-macam. Macam mana? Korang mesti terkejutnya. Sebab kali pertama saya dengar, saya pun terkejut. Coba apa sih? Penasaran saya. Manusia ni bila dia nak hidup, dia buat macam-macam. Coba, apa sih? Kenapa kok bisa nggak ada jejaknya?
Tengah-tengah duduk, diorang rehat kejap, minum air. Tiba-tiba, saya tak pasti antara Encik Kanang ataupun Encik Syarudin, ternampak ujung mata je. Ternampak ujung mata je. Mungkin Allah nak buka laluan kan. Ternampak. Tahu pokok buluh yang saya cakap tu? Kan kesan hilang dekat pokok buluh kan? Kesan apa ni, komunis hilang kat pokok buluh. Gaib. Tiba-tiba ternampak miang buluh. Tahu miang buluh? Miang tu apa sih? Buluh kan ada miang. Ni buluh. Dia ada miang-miang dia kan. Dia punya bulu-bulu miang tu. Oh ya, tahu. Saya tak pasti antara, saya pun dah lupa, antara Bulu-bulu Encik Kanang tu ataupun Encik Syarudin. Yang nampak miang buluh ni sengit sikit. Kok bisa nampak ya? Ya Allah, Pelik. hebat banget itu. Iban tracker. Lepas tu dia pergilah. Dia pergi dekat buluh tu, dia perhati betul-betul. Buset, kan kecil, tak nampak di mata ya. Hebat betul. Korang nak tahu apa komunis buat untuk selamatkan diri? Buluh kan macam ni, buluh. Ni pokok buluh. Satu rimbunan buluh. Tahu buluh tu diorang buat apa? Katakanlah ni batang buluh kan. Komunis tu dia berhenti dekat ni komunis. Dia berhenti dekat tepi rimbun buluh tu. Dia bagi seorang panjat pelan-pelan naik ke atas ni. Kok bisa? Yang ni dia lenturkan macam tu. Lepas tu seorang demi seorang berjalan ni meniti atas buluh. Ya. Meniti atas buluh. Jadi nanti bengkok ya. Betul. Lepas tu hebat betul ya. Bila dah sampai, dia lepaskan buluh tu naik balik. Iya. Jadi tidak meninggalkan jejak, betul. Bayangkan. Buluh nggak akan patah. Dia punya kesan hilang. Bengkok dia. Kesan dia hilang. Dia boleh panjat buluh tu lengkung sama macam tu. Aduh, komunis luar Lepaskan buluh tu naik biasa. balik. Jadi memang kita cari dekat sini, memang tak jumpa kesan. Itu dia. Buluh tu pula punya Nggak kepikiran ke situ. Jauh. Tu salah satu komunis punya teknik. Tapi teknik-teknik pula dapat kat Iban Tracker ni. Itu dia, hebat banget lo. Lihat bulu itu loh. Dapat. Bulu-bulu. Dapat kat Iban Tracker. Kan tak nampak tuh kalau di mata kita ya. Iban Tracker ni, Major Johnson ni, dia bunuh berapa orang, malas tanya lah. Tak payah nak jawab lah tu. Kan? Dapat. Walaupun setera itu. Itu salah satu kisah lah zaman dahulu tentang askar-askar. Kan? Banyak lagi kisah Major Johnson ni. Kan? Dia memang sebab dia tugas khas. Kan? Saya orang terakhir yang dia latih. Nah, ini ceritanya dia langsung loh, dia bekas saya, itu loh. Dia ajar saya Iban Tracker. ilmu tu mana nak mampu ingat. Tak mampu nak ingat. Kan? Tak mampu nak ingat. Sedih saya. Banyak ilmu dia bagi kat saya, tapi saya pun tak mampu nak amal, tak mampu nak ingat. Terlalu banyak ya. Kan? Itulah. Lepas tu lepas elok saya keluar daripada cawangan peperangan hutan tu. Saya pergi ke cawangan taktik tempur tu. Taktik untuk platoon. Dia pun sakit. Dia dapat sakit paru-paru berair dan dia telah pun meninggal dunia lah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Begitulah salah satu kisah kehebatan askar-askar dulu yang memperjuangkan tanah air kita. Banyak sebenarnya, banyak. Kalau nak cerita pasal putus kaki, putus tangan, Allahu Akbar. Banyak ya. Ayah saya askar Jutera. Ayah saya salah seorang orang yang clearkan kita panggil minefield, kita panggil Naga Belt ataupun dekat Gubir tu, daripada bukit tu sampai ke laut ni punyalah jauh berkilo-kilometer jerangkap sama. Ayah saya salah seorang orang yang clearkan tu. Dia pun tengok depan mata dia punya anak buah putus kaki depan mata. Macam-macam kisah lah. Nanti itu malam ni kita bagi satu kisah sudahlah. So ilmu combat tracking ni sampai sekarang masih lagi diajar dan diberi kursus kan. Cuma saya tak tahulah kenapa ramai orang tak apa nak minat dah ilmu-ilmu macam ni kan. Saya harap tentera-tentera yang ada zaman sekarang ni ingatlah, kita ni keliling kita ni hutan, sawit, ladang getah. Esok lusa kita kena berperang di situ. So pastikan kamu sekurang-kurangnya mesti ada ilmu survival dengan ilmu tracking. Kan?
Ilmu kat bandar ni, perang kat bandar ni Udah habis kalau di bandar. pun. Iya. Okay. Kita sama juga macam tentera-tentera lain. Kita pun ada kekuatan kita pun ada kelemahan kita. Kan? Tak ada tentera kat dunia ni dia terhebat, tak ada. Ya, tak ada. Okey, saya baca. Dah kau apa dah? Oi. Oh, dah. Sejam dah. Okey. Aduh. Ada apa? Nggak ni? kerasa ya. Saya pun tidak kerasa dengar ceritanya pasal IBAN tracker ini. Tahu-tahu udah pukul berapa nih? Sama hebat dengan IBAN Oh, ini tracker udah ke lama tak? juga ya durasinya ya? Cakap ya ataupun tidak. Hah? Tetapi Dari tadi IBAN loh. tracker ialah number one. Berapa menit sih Itu nih? saya boleh kata. Oh, 20 Bukan anak menit. laki Johnson 25 menit. Apa ni? Nggak kerasa. DJ Johnson anak Mileng. Lagi-lagi saya dibuat tercengang oleh IBAN tracker. Beras 1 butir, kalau misalkan ada di kaki, di tengah hutan, boleh nampak loh. Bayangkan. Betapa hebatnya orang-orang dulu ya kan. Lepas tuh misalkan ada suara burung, mereka sudah tahu loh kalau ada orang yang mau datang dekat situ. Kalau misalkan burungnya melintas, posisi orangnya itu pun sudah tahu di mana. Wow, luar biasa. Dan ada yang lebih gokil lagi. Tadi anggota IBAN bisa nampak dari kejauhan bulu-bulu halus di bulu. Tahu kan kalian semua? Coba bayangkan. Kalau kita tidak nampak lah, dia nampak. Coba betapa hebatnya orang dulu ya. Dan saya juga mengakui kalau komunis itu sungguh-sungguh hebat. Akan tetapi IBAN tracker ini tidak kalah hebat. Dia tahu jejak komunis walaupun memang butuh masa sedikit sih untuk berpikir. Tapi kan endingnya ketahuan juga jejak si komunis itu ya kan. Kalau kita, berbulan-bulan kita berpikir. Kok bisa ya? Pasti kita dikaitkan dengan hal-hal gaib yang macam-macam, yang aneh-aneh. Mestilah kalau kita ya. Kalau IBAN tracker tidak. Mereka itu betul-betul otaknya udah IQ-nya tinggi kalau di zaman sekarang ini ya. IBAN tracker ini bisa memecahkan teka-teki si komunis itu. Terpecahkan. Luar biasa sih. Kalau kita mah berbulan-bulan kali ya. Sungguh luar biasa. Pejuang-pejuang dulu ya, orang-orang dulu itu, mereka itu dikasih kelebihan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala itu luar biasa. Dan orang-orang dulu itu betul-betul ikhlas, beda sama orang sama sekarang itu. Orang sama sekarang itu tahu sendirilah ya Kang Ang ya. Oh ya, nama ketua IBAN tracker tadi siapa? Arwah Meja Johnson kalau tak silap ya. Sosok beliau itu begitu luar biasa. Dan beliau pun tidak kedekut soal ilmu, selalu berkongsi. Buktinya beliau selalu berkongsi kepada Paci ini pasal ilmu dan cerita ya kan. Sosoknya wah bagus lah pokoknya. Oke teman-temanku semuanya ya, mungkin cukup sekian video dari saya. Jaga selalu perdamaian Indonesia dan Malaysia. Kita satu rumpun, satu hati, satu Nusantara, satu Islam tentunya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.